Assalamualaikum cikgu-cikgu. Apa lagi kita kali ini dalam perkongsian yang seterusnya, bagaimana kita nak gunakan OneNote cikgu. OneNote ni adalah satu software yang datang dengan bersama Microsoft Office. Saya rasa OneNote ni agak software yang powerful juga lah cikgu. Kita boleh insert video, kita boleh insert link, kita boleh insert PowerPoint punya file, kita boleh insert PDF punya file, kita boleh record voice dalam tu untuk kita buat satu sesi PDPR. Mana kalau kita kata kita nak buat video ataupun kita nak gunakan semasa kita punya Google Meet, kita boleh conteng-conteng, kita boleh tulis, macam one stop center. Okay, cikgu, jom kita tengok. Untuk makluman cikgu, OneNote ni kalau kata dia bundle ni, dia ada dua interface, dia ada dua. Satu yang kita panggil sebagai OneNote. OneNote ni yang mana ia bentuk desktop. Okay, macam contoh macam ni. Contoh macam ni adalah OneNote. Kalau saya katakan versi desktop. Yang satu lagi adalah OneNote juga. Tapi OneNote ni versi lebih kepada macam apps gitu cikgu. OneNote for Windows. Dia sama je, dua-dua OneNote ni adalah sama, benda yang sama. Cumanya interface dia saja berbeza. Cikgu tengok kalau contoh saya punya OneNote for Windows ni, cikgu tengok saya ada tepi ni, ada tab ni, ada sign dekat tempat dan sebagainya ni. So kalau pergi dekat OneNote desktop ni pun sama, cumanya kedudukan dia duduk di bahagian atas, tab ni bahagian atas. Dan tengok macam sign dekat tempat ni, dalam ni ada saya punya page, langkah keselamatan sebelah kanan sekali ni, dia ada langkah keselamatan, dia ada bantuan keselamatan dan sebagainya. So kalau kita tengok dekat saya punya OneNote ni pun sama. Dia ada sama, cuma kedudukan saja. Jadi saya suka pakai OneNote for Windows 10 ni sebab interface dia lebih ringkas, senang. Jom kita tengok macam mana kita nak insert bahan. Sekarang ni saya nak share dengan cikgu bagaimana saya nak insert dua file dulu. Pertama file PowerPoint, yang kedua file PDF untuk kita jadikan bahan untuk kita boleh menulis. Pertama kita pergi dekat bahagian, kalau cikgu perasan dekat bahagian bawah OneNote ni dia ada dua. Pertama dia ada section ni, bahagian yang ada tab ni dia panggil section, dan bahagian sebelah kanan dia ni dia panggil page. So saya buat section dulu. Section ni macam tab lah untuk kita kumpulkan bahan tadi dekat situ. So contoh saya buat test. Saya tulis test. Jadi bila kita add section, automatic dia akan ada satu entitled page. Jadi dekat sini kita nak insert. Sekarang ni saya nak insert PowerPoint dulu. Pergi dekat insert tab ni, dan saya ambil print out. Bila saya ambil klik print out, so dia akan keluar location file tu. So kita carilah, kita browse location file kita. So macam saya akan cari sebab kita nak insert sekarang ni, nak insert PowerPoint. So saya cari dulu file PowerPoint contohnya. So saya pilih, contoh saya pilih satu bab lah, dan tekan open. Bila tekan open, dia akan keluar macam ni lah, inserting print out. So kita tunggulah, bergantung kepada bilangan slide yang ada ataupun berapa besar file tadi dan juga kelajuan komputer kita cikgu. Bila siap, dia akan automatic. Kita boleh tutup dua tab ni, yang bahagian section dengan add page ni, just klik pada tiga buku ni. Nanti kita akan nampak macam ni. So, cikgu boleh delete lah kalau cikgu nak delete yang ni, dua file atas ni, yang ni. Dalam bajet biasa saya akan delete je lah. Just tekan delete je, highlight, tekan delete. So sekarang file kita dah ada. So sekarang ni kita nak menconteng ataupun kita nak menulis lah sambil-sambil tu dan sebagainya. Macam saya akan guna pen ni. Saya ada pen, saya guna drawing board lah. Saya ada drawing board saya ni. Jadi saya boleh pergi dekat draw. Bahagian atas ni saya klik draw dan dia keluarlah option untuk kita ataupun fungsi untuk kita menulis. Ataupun cikgu boleh just terus besarkan, pergi kepada full screen mode. Pergi kepada full screen mode, dia akan keluar macam ni. Dia akan keluar file ni, dia akan keluar bentuk ni, dan sama juga akan keluar kat bahagian atas ni option ataupun fungsi untuk kita menulis. Jadi saya just klik dekat bahagian pen lah. Saya akan pilih bahagian pen saya, contohnya saya nak warna kuning. So saya dah boleh conteng. Saya dah boleh conteng. Ataupun saya nak pakai highlighter, saya boleh klik highlighter saya dan saya boleh ni. So highlighter ni saya boleh tukar warna lah. Boleh tukar warna, kita nak warna apa, so just klik dekat situ, kita boleh tukar warna. So, dan canvas untuk OneNote ni saya suka sebab dia besar je. Cikgu boleh besarkan, maknanya dia ada ruang untuk kita menulis tu besar.
Ni ruang kosong banyak ni. Contoh kalau kita nak buat explanation lagi, kita boleh bubuh dekat sini. Contoh macam matematik lah. Contoh macam matematik. Contohnya kita boleh tulis banyak lagi. Sama ada contoh kita nak lukis graf, untuk kita menambah kefahaman anak murid kita lagi, kita nak conteng, macam-macam kita boleh buat. Jadi canvas dia besar, jadi cikgu boleh gerakkan dia, cikgu boleh gerakkan dia sebagainya. Okey, ini kalau kata untuk file PowerPoint. Konsep yang sama juga untuk kita file PDF. Just pergi dekat bahagian bawah ni, dia ada add page. Cikgu klik add page, sudah akan keluar page kosong. Cikgu pergi dekat insert, sama juga, dan klik print out, dan dia akan keluar balik, nak cari location dekat mana, dan cikgu cari je file PDF cikgu. Contoh kalau saya ni, saya ambil lah contoh, just open. So nanti sama juga dia akan buka. So dia dah buka. So boleh klik kecilkan dia, besarkan ni, dan then pergi dekat draw. So cikgu dah boleh menulis. Ataupun sama juga pergi je full screen mode, cikgu pilih sebab option pen tadi dah ada dekat atas. OneNote ni cikgu, OneNote pada saya ni, dia bukan saja boleh untuk menconteng-conteng saja. Kita boleh buat satu bahan PDPR contohnya. So, contoh macam ni, cikgu dah insert bahan dan cikgu nak masukkan link, kita boleh insert link. Cikgu tengok kita boleh insert table, boleh insert pictures, boleh masukkan online video dekat sini. Kita boleh jadikan, kita boleh insert link. Kalau kita ada link dekat YouTube ataupun mana link, kita boleh masukkan dekat sini. Kita boleh masukkan audio, rakaman audio, kita boleh masuk simbol matematik, equation, apa semua, meeting detail. Dan celah-celah ni antara slide ni saya nak masukkan link. So saya boleh klik link ni dan nanti kita carilah address dia. Kita boleh masukkan kat bahagian bawah ni. So maknanya nak masukkan video, kita boleh masukkan online video. Jadi di samping kita boleh menulis, kita juga boleh jadikan dia sebagai one stop center untuk kita share dengan anak murid kita. Jadi kalau cikgu rasa perkongsian saya ni bermanfaat dan cikgu ingin dapat maklumat yang lebih ataupun perkongsian yang seterusnya, saya mohon cikgu untuk like, untuk subscribe saya punya channel, tekan butang loceng untuk mendapat notification yang seterusnya bila saya upload video yang baru. Dan juga kalau cikgu ada apa-apa nak komen, just tinggalkan komen kat bawah, InsyaAllah saya akan jawab. Okey cikgu, hingga kita jumpa lagi dalam perkongsian yang akan datang. Assalamualaikum.